Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya Nur Tasnim dan rakan saya Siti Masita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Nur Aziz binti Muhammad Nur kerana sudi untuk menjadi rakan pembelajaran bagi sesi perbincangan berkaitan rancangan pengajaran harian iaitu RPG berdasarkan model Ashire dalam bidang Al-Quran. Okey, baiklah. Sebelum kami membentang rancangan pengajaran harian RPG model Ashire yang telah kami rancang, bolehkah Ustazah menceritakan seberingkas mengenai latar belakang pengalaman mengajar Ustazah sepanjang tempoh perkhidmatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermula sebagai guru sekolah rendah 2006. Ya. 2006. Lepas tu 7 tahun berada di sekolah. Saya mohon masuk ke IPG. So 2012 akhir tahun saya masuk IPG sampai sekarang lah. Sampai sekarang yang bila di IPG tu saya sebenarnya 5 tahun berada di IPG pertama saya ialah di IPSO 2 tahun. Lepas tu IPG kedua saya teknik. Di IPSO sebenarnya saya tak tahulah. Rezeki kot. Di IPSO saya memang mengajar Japim. Cumanya saya di jabatan lain. Serving Japim. Duduk di library. Duduk di Koko. Jadi saya bukan full time Japim lah. Satu sen je saya full time di Japim. Lepas tu bila masuk ke IPG, saya 5 tahun berada di IPG. Pun serving saja Japim. Cuma dah ni 3 tahun ni saya full time dekat Japim lah. Untuk subjek pula, kalau awal-awal masa di teknik banyak subjek yang saya kata ringan-ringan sikit lah. Sebab saya ni serving sahaja. Jadi saya dapat mengajar moral, saya dapat mengajar kita yang dia kata agak ringan lah kan. Bila saya dah masuk school Japim ni barulah saya dapat subjek-subjek di major lah. Lagipun di teknik majornya baru sem 5. Jadi kemudian ni kita semua ajar elektif je lah. Saya punya pengalamannya. Baik, terima kasih Ustazah. Kita tuliskan pula dengan membentangkan RPG model Ashire yang telah saya rancang. Saya Nur Tasnim merupakan guru pelatih daripada unit pendidikan Islam MPK Kampus Perempuan Melayu Melaka akan membentangkan RPG berdasarkan model Ashire yang telah saya rancang. Saya Nur Tasnim. Saya buat topik bacaan huruf bersambung dan kalimah berbaris satu untuk tahun 1. Kemahiran dia ialah membaca dan standard kandungan dia ialah membaca huruf bersambung dan kalimah berbaris satu dengan betul dan bertajwid. Seterusnya, standard pembelajaran membaca huruf bersambung dan kalimah baris patah dengan betul dan bertajwid, baca kalimah mengandung huruf mat dan tanda baca mat dengan betul dan bertajwid, dan ketiga, membaca huruf bersambung dan kalimah berbaris kasrah dengan betul dan bertajwid. Seterusnya, ini merupakan analisis bagi pelajar-pelajar yang bagi pelajar-pelajar saya. Seterusnya objektif. Seterusnya pemilihan media, kaedah dan bahan. Bagi pemilihan media, kaedah dan bahan, kami dikehendaki untuk menggunakan semua bahan yang berasaskan digital. Iaitu bagi indeksi saya telah memilih untuk menggunakan aplikasi Hikman, iaitu dalam aplikasi itu saya buat peta minda.
Sepenida dengan kaedah perbincangan. Lepas tu, bagi langkah 1, saya menggunakan aplikasi Google Slides. Dalam Google Slides tu, saya telah membina permainan interaktif. Jadi, kaedah ni ialah belajar sambil bermain. Okay, bagi langkah yang kedua pula, saya telah menggunakan aplikasi interaksi, iaitu dengan menggunakan cara kad selak ataupun dalam bahasa Inggerisnya flip card. Dan kaedah ni adalah kaedah penerangan. Lepas tu, bagi langkah yang ketiga, saya menggunakan aplikasi Padlet, iaitu papan maklumat. Di dalam Padlet itu telah mengandungi maklumat yang saya akan ajarkanlah kepada murid-murid saya. Dan yang terakhir sekali adalah penutup. Bagi penutup pula, saya telah memilih untuk menggunakan aplikasi Flip, di mana murid perlu mengupload, perlu memuat naik rakaman, mereka membaca, tidak disambung dan kalimah berbaris satu. Okay, inilah cara penggunaan media, bahan dan kaedah saya. Ini bagi introduksi langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup. Seterusnya, bagi pelibatan pelajar ni lebih kepada langkah-langkah yang perlu guru dan murid laksanakanlah. Bagi seindasi, iaitu aplikasi Jikmat, guru akan memaparkan sepenida huruf hijab disambung di hadapan kelas. Lepas itu, guru akan meminta murid untuk membaca dan memahami isi kandungan yang terdapat pada sepenida tersebut. Dan yang ketiga, guru akan berbincang bersama murid-murid mengenai topik dan subtopik yang akan dipelajari. Langkah yang pertama, iaitu menggunakan aplikasi Google Slides ataupun permainan interaktif. Guru akan menyediakan permainan interaktif di hadapan kelas. Kemudian, guru akan memperdengarkan audio bacaan bagi setiap huruf hijaiyah yang terdapat dalam Google Slides kepada murid-murid. Murid-murid akan mendengar audio bacaan tersebut lalu membaca semula huruf hijaiyah tersebut dengan betul dan bertajwid. Kemudian, secara individu, murid dikendaki untuk memilih jawapan yang betul pada soalan-soalan berkaitan sambung dan kalimah berbaris fathah. Guru memilih murid secara awak menggunakan aplikasi roda akses talian. Bagi langkah yang ketiga, iaitu menggunakan aplikasi interaktif dengan cara kad selak. Guru akan memaparkan kad selak di hadapan kelas. Kemudian, guru akan melakukan banding beza antara satu kalimah yang tiada huruf mat dengan kalimah yang mempunyai huruf mat. Kemudian, guru akan memperdengarkan audio bacaan bagi setiap kad kalimah yang mengandungi huruf mat kepada murid-murid. Murid-murid akan mendengar audio bacaan lalu membaca semula kalimah dengan betul dan bertajwid. Dan akhir sekali, guru akan memerhati dan membimbing murid semasa aktiviti pembacaan dijalankan agar semua murid dapat membaca dengan betul dan bertajwid. Seterusnya, bagi langkah ketiga pula, iaitu menggunakan aplikasi Padlet. Guru memaparkan papan maklumat huruf bersambung dan kalimah berbaris fathah melalui aplikasi Padlet. Kemudian, guru akan menjalankan dan membaca kalimah yang terdapat pada aplikasi Padlet tersebut. Kemudian, murid-murid akan mendengar bacaan guru dan baca semua huruf bersambung dan kalimah berbaris fathah dengan betul dan bertajwid. Guru akan memahami dan membimbing murid semasa aktiviti pembacaan dijalankan agar semua murid dapat membaca dengan betul dan bertajwid. Bagi penutup pula, iaitu menggunakan aplikasi Flip. Semua murid dikendaki untuk mengakses pautan Flip yang telah disediakan oleh guru menggunakan tablet masing-masing. Tablet pendidikan yang telah disediakan oleh kerajaan adalah untuk tujuan pendidikan. Lepas tu, guru akan memaparkan huruf hijaiyah disambung di hadapan kelas supaya murid-murid dapat lihat dan baca dengan jelas. Kemudian, murid diberi masa selama 2 minit untuk berlatih membaca huruf hijaiyah disambung dengan betul dan tajwid. Kemudian, 3 minit yang berbaki, mereka perlu merakam video mereka membaca huruf hijaiyah bersambung tersebut. Kemudian, murid-murid akan memuatkan hasil rakaman mereka pada tapak yang telah disediakan oleh guru di dalam aplikasi Flip. Seterusnya, sekali, guru akan menyemak bacaan murid dan memberi maklum balas pada ruangan komen. Yang terakhir sekali, menilai dan menyemak semula. Berikut merupakan pencapaian yang akan dicapai oleh murid lah dalam aktiviti saya.
Nami adalah penilaian guru. Guru dapat mencapai objektif yang dirancang berdasarkan hasil dapatan dan tindak balas murid terhadap aktiviti berlangsung sepanjang proses PDP. Dan akhir sekali, input ataupun berkesanan. Yang pertama, murid dapat membaca huruf sambung dan kalimah berbaris fathah dengan betul dan tajwid melalui permainan interaktif yang mampu menarik perhatian murid. Yang kedua, murid dapat membaca kalimah yang mengandung huruf mat dan tanda bacaan mat dengan betul dan tajwid melalui kad perkataan yang mengandungi audio dan visual. Yang ketiga, murid dapat membaca huruf bersambung dan kalimah berbaris fathah dengan betul dan tajwid melalui aplikasi Padlet yang disediakan oleh guru. Dan di akhir sekali, murid dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi dan maklumat melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh guru. Baiklah, itu sahaja pun berkesangan tugas daripada saya di Tasnim. Seterusnya Ustaz untuk memberi komen dan penilaian. Okey, terima kasih. Kita okey, ada lagi Tasnim. RPH Masyidah pula Ustazah. Okey, kita tengok RPH Masyidah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan Tasnim. Okay, hari ini saya akan terangkan secara ringkas berkenaan RPH saya untuk mendapat komen dan ataupun respon daripada Ustazah. Suara Masyidah tak dengar. Dengar. Hello. Maaf. Tak buka mic tu. Silap. Maaf. Assalamualaikum Ustazah dan Tasnim. Hari ini saya akan membentangkan secara ringkas berkenaan RPH model SU yang saya telah bina untuk mendapat respon daripada Ustazah. Okay, jadi topik yang saya pilih untuk rancangan pengajaran harian saya ialah tajuk tajwid, hukum nun sakinah dan tanwin. Baiklah. Sama masa 1 jam, kemahiran saya berfokuskan untuk memahami hukum tajwid dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Standard kandungan melibatkan kemahiran membaca ayat yang memiliki bacaan nun sakinah dan tanwin yang betul dan bertajwid. Standard pembelajaran melibatkan kemahiran mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi 3 hukum di bawah hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu hukum izhar hakik, idgham bila gunnah, idgham mal gunnah. Dalam standard pembelajaran ni dia berfokuskan kepada kelima-lima hukum di bawah hukum nun sakinah dan tanwin. Tetapi pada objektif pembelajaran saya hanya mengambil 3 daripada 5 hukum ini. Jadi standard pembelajaran ini melibatkan kemahiran mengenal pasti yang pertama, yang kedua melibatkan kemahiran membaca kalimah dan potongan ayat, dan yang ketiga belajar perlu mengaplikasikan hukum tajwid tersebut dalam pembacaan Al-Quran. Okey, ini adalah analisis pelajar. Pelajar saya murid tahun 3, 9 tahun, tahap sosial latar sosioekonomi. Jadi daripada murid-murid yang meletak di kawasan bandar, kelompok murid kecerdasan tinggi, sederhana dan rendah. Kompetensi murid pernah belajar pada tahun 1 berkenaan cara membaca. Secara umum pada topik pemahaman Al-Quran tahun 1, guru telah mendedahkan kepada murid bagaimana cara membaca ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mengandungi hukum idgham, hukum izhar, dan hukum-hukum di bawah hukum nun sakinah dan tanwin, tapi tidak diterangkan secara khusus bahawa hukum-hukum tersebut adalah dikategorikan di bawah hukum nun sakinah dan tanwin. Dan standard kandungannya adalah untuk membaca saja, ini mengaplikasikan. Okey, seterusnya objektif yang saya sasarkan adalah pertama, murid dapat mengenal pasti kalimah dan potongan ayat mengandungi 3 hukum tersebut. Seterusnya murid dapat membaca kalimah dan potongan ayat tersebut. Dan yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah pemilihan media, kaedah dan bahan, kaedah soal jawab, penerangan, belajar sambil bermain, penyelesaian masalah, kuis, latihan dan sebagainya. Media audiovisual, bahan adalah slide, Canva. Aplikasi yang digunakan adalah seperti aplikasi live worksheet untuk lembaran kerja, Flip dan Quiz Wizard untuk penutup.
Seterusnya set induksi. Set induksi slide Canva. Okay, ni rasional saya memilih kenapa slide Canva memiliki feature iaitu audio visual yang menarik untuk pelajar. Seterusnya langkah 1, kaedah guru penerangan. Penerangan bahan Google Slide yang telah disediakan oleh guru. Seterusnya murid diminta untuk menjawab kuis dan lembaran kerja di atas talian melalui aplikasi Live Worksheet. Di sini pelajar diminta untuk melakukan tugasan tersebut secara dalam kumpulan. Dan pada waktu tersebut juga pelajar akan dapat semak jawapan berapa yang betul dan berapa yang salah daripada kuis yang mereka telah jawab. Ini rasional pemilihan. Lebih kurang macam saya cakap ada pengulangan kan, macam itulah. Sebab dia benda yang sama, sebab dia ada audio visual yang dapat menarik minat pelajar untuk fokus terhadap topik pembelajaran. Seterusnya yang langkah yang kedua, talaki dan musyafahah. Dan seterusnya guru juga memberikan latih tubi kepada pelajar. Bahan yang digunakan Google Slide Canva. Dan seterusnya guru memberikan latihan membaca potongan ayat dari aplikasi Edpuzzle. Latihan latih tubi ini adalah dilakukan secara individu. Rasional pemilihan sama, lebih kurang dengan atas. Langkah ketiga, talaki dan musyafahah juga. Langkah 3 saya lupa untuk sebut tadi. Langkah 1 adalah untuk mencapai SP1 iaitu untuk mengenal pasti. Langkah 2 adalah untuk membaca, dan langkah ketiga ni untuk pengaplikasian. Jadinya yang kaedah yang digunakan untuk langkah 3 ni adalah talaki dan musyafahah. Seterusnya antara guru dan murid sekerana murid diletakkan untuk beraktiviti secara dalam kumpulan. Jadi murid yang dah mungkin murid turus, murid yang dah mahir, beberapa murid yang dah mahir boleh tolong rakan mereka dalam kumpulan kecil. Seterusnya selepas talaki dan musyafahah, guru menggunakan kaedah main peranan, aktiviti latihan membaca surah dari Flip. Rasional pemilihan sama dan kurang atas, bersifat interaktif. Aplikasi yang digunakan bersifat interaktif. Sekali penutup, belajar sambil bermain. Bahan yang juga adalah permainan video. Belajar perlu secara individu melibatkan diri dalam permainan video dari aplikasi Quizizzer. Rasional pemilihan bersifat interaktif. Seterusnya penggunaan media, bahan dan kaedah. Induksi, bagaimana disemak dan dipertonton. Pada bagaimana disemak dan dipertonton ni, guru memastikanlah bahawa semua bahan yang disediakan tidak dapat dipaparkan dengan jelas, kan, mempunyai audio yang jelas, teks, visual dan yang jelas yang mudah dibaca oleh pelajar. Seterusnya persediaan kesedaran. Guru memastikan keadaan dalam kelas itu selesa, kan, saiz, untuk tidak mengehadkan aktiviti yang bakal dilakukan nanti. Pelajar tidak terbatas untuk bergerak dan sebagainya. Seterusnya persediaan pengalaman pembelajaran. Ini berpusatkan guru sebab aktiviti pertama. Jadinya ini set induksi. Jadinya ini perlu berpusatkan guru lah. Guru akan pada set induksi ni, guru akan melontarkan macam soalan yang untuk membuka minda pelajar tentang apa yang akan mereka pelajari pada hari itu. Seterusnya langkah 1 sama bagaimana disemak dan dipertonton tu, sama dengan atas. Lepas tu ni lebih kurang ni saya rasa. Saya laju je lah. Ni untuk langkah pertama ni, pembelajaran mereka berpusatkan guru dan bahan. Sebab guru talaki dan musyafahah, dan bahan murid perlu menjawab lembaran kerja secara atas talian. Seterusnya langkah 2,
Sama bagaimana disemak dan dipertonton sama. Seterusnya persediaan persekitaran lebih kurang atas. Guru memastikan pelajar dapat belajar secara selesa dan kondusif. Seterusnya persiapan pembelajaran, pengalaman pembelajaran. Pembelajaran ni direka berpusatkan murid. Murid melakukan aktiviti dalam kumpulan campur. Okey, langkah 3 sama bagaimana disemak dan pertonton sama. Persediaan persekitaran lebih kurang seperti di atas. Persediaan pengalaman pembelajaran. Yang ketiga ni adalah berpusatkan bahan dan murid. Murid diletakkan dalam kumpulan mengandungi kombinasi pelajar campur, sederhana, pandai dan kurang. Seterusnya penutup sama. Okey, ini seterusnya kita beralih kepada penglibatan pelajar. Set induksi, guru menayangkan slide gambar yang telah dialihkan kepada Google Slide kepada pelajar. Seterusnya guru memperdengarkan kepada pelajar contoh bacaan hukum mengenai hukum izhar, idgham, 3 hukum tersebutlah. Kemudian menyoal pelajar mengenai cara bacaan yang dapat diperhatikan, sebab mereka pada tahun 1 mereka dah pernah didedahkan kepada cara bacaan yang sebegitu. Jadi ustazah nak macam imbas kembalilah apa yang mereka telah belajar sebelum ni. Ni cikgu ajukan beberapa soalan, mereka cuba menjawab soalan. Langkah pertama, seterusnya guru menayangkan slide untuk memulakan penerangan kepada murid bagaimana mengenal pasti 3 hukum ini. Lepas tu guru membagikan kepada murid kepada beberapa kumpulan campuran. Lepas seterusnya pelajar diminta untuk melengkapkan kuis secara dalam kumpulan. Selepas jawab kuis dan mendapat skor, guru akan memilih berapa jawapan yang telah dijawab oleh kumpulan tersebut dan membuat penilaian untuk bentangkan kepada kelas apa kesilapan dan apa perlu pembetulan yang perlu dilakukan oleh pelajar. Seterusnya langkah 2, guru memaparkan slide. Guru melakukan aktiviti talaqi dan musyafahah bersama pelajar dalam kumpulan. Lepas tu guru talaqi dan musyafahah melibatkan aktiviti pengulangan bacaan. Jadi mereka akan sama-sama mengulang. Lepas tu kat sini saya ada tambah satu aktiviti untuk pengukuhan, untuk tengok pelajar tu dapat ke tak apa yang guru sampaikan, iaitu melalui aplikasi Edu Puzzle tadi, iaitu mereka menonton video dan pada video tersebut mereka merekod bacaan mereka. Maaf saya sebut kami diberitahu untuk menggunakan teknologi dalam pendidikan macam sepenuhnya jugalah, sebab dia melibatkan teknologi subjek hidup kan, hidup teknologi. Seterusnya langkah ketiga, latih tubi bacaan hukum yang telah dipelajari menggunakan aplikasi Flip. Sebelum pelajar diminta untuk merekod bacaan mereka tu, pelajar akan diberi masa untuk berlatih dulu cara menyebut hukum-hukum yang telah dipelajari dengan rakan dan dengan guru. Lepas tu setelah diberi masa untuk rekod dan masuk dalam Flip, dan guru akan macam tadi akan pilih beberapa hasil kerja murid dan akan dibentangkan di dalam kelas untuk disemak semula bersama rakan-rakan kelas. Penutup, guru memaparkan permainan video yang telah dibina daripada aplikasi Quizizzer di slide di hadapan kelas, dan pelajar akan log masuk lah. Pelajar akan sertai menggunakan device mereka sendiri. Itulah. Lepas tu lepas tu daripada jawapan, daripada skor yang didapat, guru akan melakukan sedikit refleksi
simulasilah. Semak jawapan. Seterusnya menilai dan menyemak semula. Sebagai murid kita ulanglah apa yang objektif yang kita dapat capai tadi tu lah kan. Semua objektif tu dapat tercapai. Seterusnya penilaian guru secara keseluruhannya, sesi PDP yang dirancang guru dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dan impak keberkesanan, murid dapat mengetahui ciri-ciri khusus bagaimana pasti hukum izah halki, idgham bila gunah dan idgham al gunah. Kedua, murid dapat mengetahui cara bacaan yang betul dan bertajwid, keadaan harakat, cara bacaan jelas atau lengung dan sebagainya. Dan yang ketiga, murid dapat mensimulasikan sebutan yang betul dan bertajwid pada kalimah yang terkandung tiga hukum tersebut. Dan yang tak sekali, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara bacaan hukum izhar, hukum ketiga hukum tersebut dengan betul dan bertajwid dalam membaca ayat Al-Quran. Itu je Ustazah. Okey. Terima kasih Masyita. Kita tengok atas daripada atas. Okey, yang pertama ni saya tengok awak punya format dengan Tasnim sama je lah. Daripada set induksi sampai dah penutup, semua awak dah rangkumkan setiap langkah. Maksudnya penggunaan TMK tu sudah ada. Dan TMK yang berlainan awak pakai. Okey? Itu dah bagi saya dah mencukupi dah tu. Semua pemilihan tu tak ada masalah lah bagi saya, sebab awak dah cakap dah guna flip tu untuk medium sebab apa. Itu untuk menguatkan lagi awak punya hujah lah kenapa awak pakai benda tu kan. Tak ada masalah. Okey. Penggunaan media tu pun tak ada masalah sebab semua awak dah menjelaskan penggunaan tu. Ada satu tadi mana berpusatkan guru. Elakkan berpusatkan guru tu. Langkah berapa saya tengok tadi berpusat laju sangat saya ni. Langkah apa? Talaki dan musyafahah. Laki musyafahah. Laki musyafahah 13 ni untuk set induksi pun panjang dah sebenarnya ni. Soalan yang diajukan guru kepada murid bagi memberi gambaran topik awal, harakat, cara bacaan. Jawab soalan. Berapa minit? 5 minit. 5 minit bolehlah 3 soalan. 15. Masih ke 20 minit. 5 minit. Full. Okey, komen saya yang terakhir. Semua langkah-langkah dah full dengan TMP yang awak gunakan. Dua-dua Tasnim dengan Masyita. Saya rasa kalau untuk bab KPDG tu tak ada masalah dah bab TMP. Ambil baca saya ni. Semuanya awak simak balik dah dia punya format tu dan susun atur penerangan awak tu. Biasa dengan format atur tu. Kalau saya lebih suka bila kita buat RPH tu, saya lebih suka refer kepada RPH yang tu awak boleh je kalau nak elakkan guru. Sebab awak dah bagikan daripada 3 kumpulan tadi kan. Murid yang mahir mengajar murid yang tak mahir itu pun dah talaki musyafahah. Tapi fokus kepada murid, bukan fokus kepada guru. Nampak? Maksudnya bukan semestinya talaki musyafahah tu fokus kepada guru. Awak ke atas pun awak sendiri tu ni 3 kumpulan. Kan? Maksudnya mungkin satu bahagian tu awak boleh cakap lah. Dimulai dengan guru yang membaca guru kan. Ikut guru. Talaki musyafahah dimulai. Kemudian apabila dah dibagikan kepada kumpulan itu, jadi talaki musyafahah itu dilakukan dalam kumpulan mengikut kumpulan yang awak bagikan tadi.
Jadi murid yang pandai mengajar murid-murid yang kurang mahir membaca. Tak adalah menampakkan fokus kepada guru saja. Awak sendiri pun dulu kan ada berpusat pada guru, berpusat pada bahan. Pusat bahan tak ada masalah, pusat murid tak ada masalah, pusat guru tu kurangkan. Faham? Baik, Ustazah. Nama senyap ni? Ustazah? Ustazah tak dengar suara. Ustazah ni. Alamak, senyap dah ni.